Kalau ada kegelisahan yang berasas, tanggungjawab kita untuk selesaikan sama. Sebab kita lihat rakyat ini punyai peranan yang sama dan tidak boleh diabaikan hak mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu kembali dalam program Bual Bicara Forum Remaja Peringkat Negeri Pahang dan kini SMK Temerloh kembali beraksi. Bersama saya Iman Nordania binti Abdul Rizal selaku pengerusi forum yang akan mengemudi pentas bagi sama-sama kita berdiskusi akan satu topik yang pada saya cukup menarik dan sangat relevan, iaitu Malaysia Madani antara harapan dengan impian. Untuk itu, sebelum kita mengupas isu ini dengan lebih mendalam, saya kira moleklah jika kita melakukan sesi bertaaruf terlebih dahulu bersama dengan ahli-ahli panel. Di sebelah kanan saya yang merupakan ahli panel kita yang pertama, iaitu Saudari Ain Akila. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Seterusnya ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudari Damia Maisara. Tampak malu orangnya tetapi bijak berkata-kata. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya sihat. Seterusnya yang di hujung sana yang manis senyumannya sesuai dengan namanya, iaitu Saudari Azwani Anis. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat saudari. Terima kasih saudari. Hadirin hadirat sekalian, baru-baru ini pada 19 Januari 2023 bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang ke-10, telah melancarkan sebuah kerangka visi baru buat negara kita yang berkonsepkan Malaysia Madani. Tujuan Malaysia Madani ini dicipta adalah sebagai salah satu usaha untuk mengemudi serta mengangkat kembali martabat negara di persada dunia. Namun begitu, dapat dilihat Malaysia Madani ini masih lagi agak kabur buat segelintir masyarakat. Untuk itu, bersama dengan ahli-ahli panel, kita akan berbincang untuk merungkaikan kekaburan hadirin hadirat sekalian tentang Malaysia Madani antara harapan dengan impian. Untuk itu, bagi kita mengetahui makna, definisi dan konsep Malaysia Madani itu sendiri, kita serahkan kepada ahli panel kita yang pertama untuk mengupas isu tersebut. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi yang dihormati, sahabat-sahabat panel dan hadirin dan hadirat sekalian. Gagasan Malaysia Madani merupakan sebuah dasar kepimpinan yang baru buat negara kita. Perkara ini juga merupakan satu ikhtiar dengan dasar-dasar yang berorientasikan masa depan demi mewujudkan sebuah masyarakat yang maju dan terampil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melancarkan gagasan Malaysia Madani saudari pengerusi yang terdiri daripada 6 tonggak dasar, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, ihsan, hormat dan keyakinan. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sebelum kita berbicara lanjut berkenaan topik kita pada hari ini bersama dengan sahabat panel yang lain, elok jika kita kupas berkenaan apakah definisi Madani. Madani berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud bandar atau tamadun. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat pula, Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Saya teringat saudari pengerusi pendapat Al-Farabi, iaitu salah seorang ahli falsafah Islam yang begitu terkenal pada zamannya, di dalam karyanya yang berjudul Fusul Al-Madani. Beliau mentafsirkan bahawa masyarakat Madani bukan sahaja masyarakat yang mampu untuk membina tamadun yang begitu luhur, namun mampu untuk menegakkan kebenaran dan mencintai ilmu. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, jika kita perhatikan dengan baik, istilah Madani yang telah dikupas oleh Al-Farabi sangat berpadanan dengan 6 tonggak yang telah diperkenalkan Perdana Menteri kita. Beliau menyatakan bahawa Madani disasarkan bagi memenuhi 8 keperluan, iaitu ekonomi, kewangan, perundangan, pendidikan, kemasyarakatan, budaya, bandar dan luar bandar. Oleh itu, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, gagasan Malaysia Madani bukan sahaja memfokuskan ke arah masyarakat yang berfikiran kritis, malah ingin turut melahirkan masyarakat yang mampu menyelesaikan sebarang masalah.
Jadinya di sini, siapakah yang perlu mainkan peranan yang penting dalam merealisasikan impian dan harapan rakyat Malaysia demi membangun Malaysia Madani? Sekian daripada saya, berbalik kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Anim atas penjelasan yang pada saya cukup jelas dan mudah difahami itu tadi. Benar ya saudari, melalui 6 tonggak utama yang terdapat dalam teras madani itu sendiri sememangnya mampu melahirkan modal insan yang cemerlang. Dan sudah pasti hal ini akan menjadi impian dan harapan buat semua rakyat Malaysia. Bagi merealisasikan impian tersebut, kita bertanya kepada ahli panel kita yang kedua, saudari Damia, untuk menilai siapakah yang perlu memainkan peranan bagi memastikan Malaysia Madani terus mekar di negara kita. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengurusi, sahabat-sahabat panel dan hadirin sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Baiklah hadirin sekalian, dalam membincangkan pembinaan negara ke arah Malaysia Madani, peranan ibu bapa dalam sesebuah institusi keluarga amatlah penting. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa merupakan akar tunjang utama dalam pembentukan sahsia anak-anak. Anak-anak ibarat kain putih dan ibu bapa lah yang mencorakkannya. Andai cantik coraknya, maka tinggilah nilai estetikanya. Hadirin sekalian, saya melihat ya bahawa beberapa aspek yang ditekankan di dalam 6 nilai teras Malaysia Madani sangat berkait rapat ya dengan nilai-nilai murni yang perlu ada dalam setiap institusi keluarga. Contohnya seperti nilai berbudi bahasa, hormat menghormati dan bertoleransi. Saudari pengurusi, saya juga berpendapat ya bahawa ibu bapa harus sentiasa menunjukkan contoh dan perilaku yang baik kepada anak-anak. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa merupakan suri teladan yang bakal menjadi ikutan anak-anak. Tokoh pujangga juga pernah menukilkannya hadirin sekalian bahawa kalau hasil benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau yang penuh dengan khazanah, jika terlontar ke angkasa menjadi bintang gejora dan jika dicampak ke bumi menjadi permata yang bersinar. Anak-anak yang sering mencontohi perbuatan ibu bapa yang baik sudah tentu ya tidak akan sesekali cuba untuk menconteng arang ke muka atau menjatuhkan maruah keluarga. Tidak begitu saudari Anis. Benar sekali saudari Damia. Hadirin sekalian, sebenarnya agama Islam juga telah mengajar kita ya tentang pentingnya tanggungjawab ibu bapa terhadap keluarga. Suka ya saya membacakan sebuah teguran daripada Ibnu Al-Qayyim, iaitu seorang ulama kelahiran Syria. Beliau berkata, maka tidak ada yang lebih merosakkan selain daripada kelekaan serta kelalaian ibu bapa dalam tanggungjawab mendidik anak-anak. Jadi sahabat panel, lihatlah ya betapa beratnya tanggungjawab ibu bapa terhadap keluarga. Hadirin hadirat yang dikasihi, sebagai intipati perbincangan ini dapat saya simpulkan ya bahawa nilai-nilai madani perlulah diterapkan oleh ibu bapa kepada anak-anak sejak kecil lagi. Ibu bapa seharusnya memberi didikan agama dan moral agar mereka dapat berbakti dan berkhidmat kepada negara dengan baik, telus dan berintegriti. Seterusnya, impian negara iaitu melahirkan Malaysia Madani dapat direalisasikan. Sekian daripada saya, kembali kepada saudari pengurusi. Terima kasih saudari. Cukup bernas dan amat intelektual sekali penerangan yang disampaikan oleh saudari Damia. Saya tertarik akan pendapat saudari yang mementingkan peranan ibu bapa sebagai tonggak utama dalam mendidik anak-anak akan nilai-nilai madani. Hadirin sekalian, jika ibu bapa memainkan peranan mereka dengan sebaiknya, saya pasti akan lahirlah generasi yang madani. Kerana takkanlah lada dipatuk ayam kalau pagarnya dipasang tinggi. Oleh itu, ibu bapa perlulah mendidik anak-anak mereka persis mutiara kata, melentur bulu biarlah dari rebungnya, supaya anak itu nanti mampu menjadi pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Hadirin sekalian, selain daripada peranan ibu bapa, masih terdapat peranan lain yang boleh dilakukan. Untuk itu, saya ajukan soalan kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudari Anis, untuk mengupas isu seterusnya. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi, sahabat-sahabat panel seterusnya, hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya amat bersetuju dengan pendapat yang dilontarkan oleh saudari Damia sebentar tadi yang mengatakan bahawa institusi keluarga memainkan peranan utama. Namun, kita tidak boleh menafikan bahawa pendidikan juga merupakan aspek penting dalam usaha pembentukan Malaysia Madani. Hadirin hadirat sekalian, pendidikan merupakan tunjang utama negara dalam melahirkan sebuah generasi yang berintelektual dan juga berfikiran kreatif.
Pelaksanaan konsep Malaysia Madani turut menyentuh aspek pendidikan dalam usaha untuk meningkatkan martabat rakyat dan negara. Saya teringat kata-kata daripada Ahmad Farhan Rosli, Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Beliau mengatakan bahawa elemen pendidikan seharusnya diberikan perhatian bagi memastikan ilmu itu menjadi satu keutamaan sekaligus dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang tinggi dengan budaya ilmu. Jadi di sini saya ingin jelaskan ya hadirin sekalian bahawa pendidikan di sekolah seharusnya meningkatkan kepada kemahiran digital. Seperti yang kita tahu, dalam dunia pendidikan hari ini, ilmu teknologi maklumat perlu dikuasai oleh semua pelajar. Tidak kiralah mereka tinggal di mana saudara Damia, sama ada di Putrajaya atau di Kampung Mak Deleng Ulu Tembeling sana. Hal ini dikatakan demikian kerana jika seseorang pelajar itu menguasai ilmu teknologi maklumat, maka dengan ilmu inilah mereka mampu membangunkan negara, mereka mampu meneroka dan mampu mencipta perkara baru yang memberi manfaat kepada negara. Dengan ini, saya cukup yakin dan pasti bahawa negara kita mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Contohnya, baru-baru ini pihak kerajaan telah mengagihkan sebanyak 98,000 buah peranti siswa kepada setiap pelajar di seluruh negara. Jumlah yang cukup besar, saudari. Benar sekali saudari pengerusi. Bagi saya, ini satu langkah yang cukup proaktif dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam meningkatkan pendidikan digital dalam kalangan pelajar. Hadirin hadirat sekalian, bukan sahaja perkembangan teknologi pendidikan perlu kita utamakan. Sebaliknya, konsep karamah insaniah perlu kita titik beratkan yang menepati 7 teras tumpu Kementerian Pendidikan Malaysia melalui pembentukan adab, akhlak dan juga integriti yang menjadi keberkesanan dalam penyampaian pendidikan. Suka saya memetik kata-kata daripada Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan kita. Beliau mengatakan bahawa konsep karamah insaniah ini diwujudkan bagi menyatukan antara segmen rukun negara dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam konteks tersebut, konsep manusiawi turut diperkenalkan, iaitu setiap pelajar haruslah mempunyai perasaan empati dan kasih sayang antara satu sama lain. Dengan itu, saya menyeru kepada hadirin hadirat sekalian untuk kita sama-sama memastikan pendidikan negara kita bukan sekadar berlantaikan tanah air, berbumbungkan bumi Malaysia, tetapi hingga ke persada dunia. Sekian sahaja daripada saya, terus balik kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Anis atas penjelasan yang cukup syarat dengan fakta itu tadi. Benar ya saudari, aspek pendidikan merupakan tunjang utama ke arah kemajuan dan pembangunan negara. Hadirin sekalian, saya menyeru semua pihak untuk menekankan aspek ini khususnya buat golongan muda agar mereka mampu berfikir secara matang di luar kotak dan mampu menjana idea-idea segar untuk terus bersaing dalam bidang ini dan membawa negara kita terus diangkat ke persada dunia. Saya tertarik akan kata-kata salah seorang tokoh terkemuka dunia iaitu Nelson Mandela. Beliau berkata, pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia. Kerana apa? Kerana dengan pendidikan kita akan mampu mengubah dunia. Hadirin sekalian, selain dua peranan yang telah kita bincangkan, masih terdapat peranan lain yang boleh dilakukan. Untuk itu, kembali kepada ahli panel kita yang pertama untuk mengupas isu seterusnya. Silakan saudari. Baiklah saudari pengerusi, usaha dalam membentuk Malaysia Madani merupakan langkah kerajaan dalam membangun negara ini seiring dengan negara-negara maju seperti China dan Jepun. Menurut Profesor Ungku Aziz, Malaysia perlu menjadikan China sebagai contoh dalam membangun sebuah negara yang maju. Oleh itu, saya yakin kerajaan juga memainkan peranan yang penting dalam membangun Malaysia Madani, terutamanya melalui aspek pembangunan bandar dan luar bandar. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, jika kita berbicara berkenaan isu pembangunan bandar dan luar bandar, jurang ekonomi antara penduduk sudah pasti menjadi cabaran utama dalam membangun Malaysia Madani. Baru-baru ini, saudari pengerusi, saya ada terbaca berita berkenaan Ustaz Abid Liu dalam misi bantuan kemanusiaan ke Sabah. Di Semporna Sabah saudari. Ya, benar sekali saudari pengerusi, di Semporna Sabah. Semasa ekspedisi beliau ke sana, beliau menyatakan bahawa penduduk di sana tinggal dan hidup dalam kesusahan kerana terputus bekalan makanan. Ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, begitulah kehidupan mereka. Jadinya di sini, kerajaan perlu mengambil inisiatif dalam membantu mereka sesuai dengan dasar Malaysia Madani iaitu ihsan. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, contoh langkah yang patut diambil oleh kerajaan dalam membantu mereka adalah dengan memberikan bantuan pinjaman ataupun modal.
Kita perlu sedar bahawa industri kecil-kecilan dan sederhana berjaya membantu mereka dan mengubah nasib rakyat Malaysia. Oleh itu, kerajaan perlu menggalakkan masyarakat untuk menceburkan diri dalam industri ini. Akhir kata, mercu tanda pembangunan itu tidak harus terkenal dengan bangunan tinggi sahaja, malah keseimbangan antara golongan atasan dan rakyat perlu dititik beratkan. Sebagai penutup bicara, sama-sama kita bantu, sama-sama kita pikul. Visi dan misi dijadikan pegangan hidup, namun ihsan dan hormat dijadikan asas hidup. Sekian daripada saya, berbalik kepada saudari pengurusi. Terima kasih Saudari Ain atas penjelasan sebentar tadi. Benar ya saudari, pihak kerajaan tidak terkecuali dalam memastikan keberkesanan Malaysia Madani. Seperti yang diperkatakan saudari sebentar tadi, melalui bantuan kerajaan bukan sahaja dapat mengubah nasib rakyat Malaysia, tetapi dapat mengembangkan ekonomi negara kita dengan lebih pesat. Hadirin sekalian, saya ingin bertanya kepada saudari Damia. Pada pendapat saudari, jika Malaysia Madani ini berjaya diwujudkan, bagaimanakah kesan ataupun impak yang positif kepada imej negara kita? Silakan saudari. Terima kasih saudara pengurusi. Baiklah hadirin sekalian. Terdapat banyak manfaat yang bakal diperoleh jika amalan-amalan dan nilai-nilai madani diterapkan di negara ini. Sebagai contoh, negara-negara luar akan memandang tinggi kepada negara kita kerana setiap warga negara mempunyai nilai murni dan jati diri yang kukuh. Selain itu juga para hadirin, imej negara di persada dunia juga dapat ditingkatkan kerana nilai madani seperti hormat dan berintegriti telah diterapkan. Jadi sahabat panel, melalui keadaan negara yang aman dan makmur, sudah pasti para pelabur asing akan tertarik untuk melabur di negara kita. Jika kita ingat kembali para hadirin, baru-baru ini pada tanggal 1 April 2023, negara kita telah menerima sejumlah pelaburan bernilai 170 bilion ringgit. Dan untuk pengetahuan semua, ini merupakan angka terbesar yang pernah dicapai dalam sejarah antara Malaysia dengan China. Jadi, kerajaan kita telah membuktikan kejayaan prinsip madani di peringkat antarabangsa. Hal ini secara tidak langsung juga dapat memakin pertumbuhan ekonomi negara. Dalam erti kata lain, penerapan nilai madani dapat mengangkat tinggi nama negara di peringkat antarabangsa. Saudari pengerusi, Joko Widodo iaitu Presiden Indonesia sendiri pernah menzahirkannya bahawa jika 6 nilai teras Malaysia Madani berjaya dicapai negara, nescaya negara kita akan dikenali dan disegani di seantero dunia. Hadirin hadirat yang dikasihi, sebagai penutupnya, marilah kita bersama-sama berganding bahu, berpimpin tangan dalam memastikan usaha Malaysia iaitu melahirkan Malaysia Madani berjaya dicapai dan nama negara kita akan dikenali sebagai sebuah negara yang aman dan makmur. Sekian daripada saya, kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Damia atas penjelasan itu. Sungguh besar peranan Malaysia Madani untuk memberi impak yang positif kepada imej negara kita. Untuk itu saya menyeru semua pihak berganding bahu ke Bukit Sama didaki, ke Lurah Sama dituruni, bagi sama-sama kita mengangkat kembali martabat negara terus ke pesada dunia. Seperti yang kita tahu, persepaduan yang utuh merupakan asas kepada pembentukan Malaysia Madani. Untuk itu saya ingin bertanya kepada saudari Anis untuk menilai bagaimanakah dengan perpaduan yang utuh dapat membentuk ummah yang bersekutu supaya bertambah mutu. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Baiklah hadirin hadirat sekalian, perpaduan adalah konsep utama negara sebagai satu identiti dan nilai bersama serta ingin mewujudkan perasaan bangga dan cinta akan tanah air. Konsep perpaduan ini sangat terkenal di negara kita, Malaysia, kerana rakyat di negara kita mempunyai pelbagai kaum dan bangsa seperti Melayu, Cina, India, Iban, Hadazan dan sebagainya yang berlainan adat dan agama tetapi mampu duduk di bawah satu bumbung yang sama. Jadi saudari pengerusi, untuk mencapai sesebuah perpaduan ini sangat kompleks sebenarnya kerana banyak perkara yang perlu kita fahami tentang perhubungan psikologi manusia yang berlainan adat dan agama serta ingin mewujudkan satu persefahaman yang jitu antara satu sama lain. Namun, dengan konsep madani yang diilhamkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, telah mencerminkan penekanan ke arah pembentukan masyarakat yang bertamadun serta bebas memberikan pandangan, seterusnya mampu membentuk negara yang lebih maju berlandaskan nilai-nilai etika yang sesuai dengan masyarakat pelbagai kaum. Jadi, dengan adanya perpaduan yang utuh, negara kita mampu menjamin kesejahteraan dan keharmonian negara.
Jadi hadirin hadirat sekalian, tepuklah dada, tanyalah selera. Adakah kita mahu mengulangi peristiwa 13 Mei 1969 yang menjadi sejarah titik hitam? Kerana pada ketika itu negara kita berlakunya masalah perpaduan rakyat. Jadi bukalah mata, bukalah minda. Lihatlah betapa pentingnya sesebuah perpaduan negara dalam menjamin keharmonian negara. Oleh itu, marilah sama-sama kita memikul tanggungjawab. Bab kata pepatah, sakit sama mengaduh, luka sama menyuk. Sekian saja daripada saya. Kita berbalik pada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Anis. Benar saudari, persepaduan yang utuh yang saling membantu antara satu sama lain ibarat sama lebur sama binasa, cubit peha kanan peha kiri terasa jua perlu diterapkan bagi memastikan imej negara kita dan perpaduan di negara kita terus diangkat martabatnya. Hadirin sekalian, selepas 20 minit perbincangan dapat saya rangkumkan bahawa ibu bapa, sekolah maupun kerajaan memainkan peranan yang cukup besar dalam memberikan impak yang positif kepada imej negara kita dan juga perpaduan. Hadirin sekalian, ayo lekas kita bangkit, makmurkan negara ini dengan mencorakkan nilai madani. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan di sini, di mana lagi? Dan jika bukan sekarang, bila lagi? Saya tinggalkan anda dengan persoalan, adakah kita ingin melihat martabat negara kita tercinta Malaysia terus diangkat ke persada dunia? Usah dipandang ke tempat lain, simpan sendiri di dalam dada. Jika ingin, bertindaklah segera. Sekian sahaja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih hadirin hadirat dan juga ahli-ahli panel. Saya tutup perbincangan kita dengan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.